biasa. Naik orang lain pula jadi panglima perang. Dia tak buat keluar baju perang, buat roadshow lah. Nabi tukar jawatan, tak ada seorang pun sahabat Nabi yang kecil hati. Sebab yang buat keputusan ini keputusan wahyu Allah. Dan yang dibuat ini adalah berdasarkan keputusan syura di mesyuarat. Dan Nabi tahu apa hikmah. Jadi orang bila ulama-ulama buat satu keputusan, janganlah mudah-mudah tiba-tiba kita nak menyalahkan orang. Dulu tak ada siapa pun main suara mikrofon kat kita. Main kita sikit protes, beribu mikrofon. Sampai tak tahu mana satu mikrofon nak cakap. Itu yang orang panggil Ustaz Roadshow. Kalau kita buat roadshow tu, kita kata kita nak menyatukan ummah, boleh satukan dengan cara tu. Kita ajak orang yang sudah bersatu, tiba-tiba main pula tempat yang satu lain pula, dah jadi dua. Mana boleh satu? Jadi dua tuan-tuan. Kita nak buat sunnah Nabi menyatukan, tiba-tiba kita sudah buat mukhalafah dengan sunnah Nabi, kita sudah memisahkan. Jadi sahabat-sahabat dalam sejarah ini, sahabat-sahabat walaupun disingkir, yang jadi gubernur, Nabi suruh balik, ganti dengan orang, dia tak kecil hati, tapi masih duk taat, malah lebih kuat dan lebih setia dia kepada Rasulullah. Kita sebab kita tidak ada sifat taat kepada agama, kita tidak ada taat kita kepada syariat, kita tidak taat kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu keputusan-keputusan yang dibuat atas kepentingan majlis-majlis mesyuarat, ulama-ulama putus, tiba-tiba kita boleh protes. Yang protes kita seorang dua aja. Protes kita seorang dua. Suara ini bukan dibuat oleh orang ramai. Jadi tak payah buat roadshow. Tak payah buat roadshow kerana kita sudah bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Soalan saya detik dengan mikrofon. Bisa belum babi lah, babi ada sebab sabar tengok. Wallahu a'lam. Saya pun tak jumpa dalam kitab kenapa Nabi Isa bunuh babi. Mungkin merupakan babi binatang yang pertama, binatang yang Allah Ta'ala larang. Satu, makan dia kena najis, kenajisan dari segi luaran dan dalaman dia. Yang kedua, sifat yang ada pada babi. Sifat yang ada pada babi itu, pertama, sifat dia makan kotor, najis. Yang kedua, sifat rohani babi itu, dia boleh buat maksiat, tak ada dengki kat siapa. Dia hamai pilah. Kalau babi ni betina, main jantan mana pun tak apa. Hak jantan tu boleh duduk tengok je. Dia tak apa. Dia tak main ayam jantan. Ayam jantan kalau hak tu makwa dia, main ayam jantan balik duduk pokok, dia sepak lah. Tapi pandai babi, dia tak. Dia ajak pula orang, mai kita kongsi sama-sama. Dia hikmah pengharaman babi yang ulama-ulama kaji. Sebab tak boleh makan daging babi dan sebagainya, kerana dia boleh mewarisi faktor ataupun genetik baka babi itu dalam diri. Sifat tu, hak kuman tu luaran, tapi sifat dalaman itu memang disebutkan oleh ulama-ulama, ahli kajian ini menyebutkan bahawa sifat babi itu dia memang macam itu. Dia tidak ada rasa cemburu. Dia tak ada rasa cemburu. Maknanya boleh berkongsi pasangan walaupun dengan spesifik babi-babi mana pun tak apa. Main dah duduk dalam kandang, duduk dalam sebilik, boleh berkongsi dah. Jadi mungkin atas alasan itu, tapi wallahu alam, saya tak jumpa lagi ulama sebut kenapa dia bunuh babi. Tapi kemungkinan ada kaitannya dengan benda itu, sebab sifat yang ada pada babi itu sendiri. Maka yang suka dan meraihkan babi itu orang-orang kafir, orang Islam tidak. Satu, siapa tak bunuh anjing, babi saya. Sebab anjing masih ada manfaat. Sebab dalam Islam sendiri sebut, Quran pun sebut, kalau binatang yang diburu oleh anjing yang terlatih, binatang tu boleh makan. Orang Islam, walaupun anjing haram kita pegang, haram kita sentuh, tetapi masih boleh, harus kita bela dia dengan tujuan untuk berburu ataupun menjaga keselamatan, mengawal binatang.
Tapi babi bukan jenis dia. Sebab itu ada dalam hadis itu hanya bunuh babi, tidak bunuh anjing. Wallahu a'lam. Nanti kalau jumpa ataupun saya tanya dengan tubuh, insya-Allah soalan tu boleh tanya. Nanti saya jawab balik. Cuma saya jawab dekat yang saya tahu. Insya-Allah insya-Allah. Wallahu a'lam. Dia turun di Syria. Tapi mesej kemunculan Nabi itu sampai ke seluruh dunia. Mesej kemunculan Nabi Isa di sana dan Nabi Isa bunuh Dajjal sampai ke seluruh dunia. Macam mana sampai? Dia akan sampai. Dia akan sampai. Macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di Mekah dan Nabi ada di Madinah. Mesej Islam itu bukan dekat Mekah Madinah, sampai ke Malaysia. Seluruh dunia sampai. Macam mana dia sampai? Allah Ta'ala punya kerja. Dia akan sampai. Jadi tak perlulah duk tunggu berita. Dia akan sampai. Ya. Kalau ikut Ibnu Katsir sebut, yang Ibnu Katsir sebut tahun 700 Hijrah itu, orang-orang Nasrani robohkan menara-menara lain dan ambil batu-batu menara itu bina. Wallahu a'lam. Mungkin ada. Kalau ikut yang Ibnu Katsir sebut tu ada. Kalau ikut Ibnu Katsir sebut tu ada. Sebab dia menara, sama ada menara sebelah masjid ataupun mungkin menara masjid itu. Cuma diandaikan oleh penterjemah apa nama ulama-ulama hadis, mungkin yang disebutkan itu yang saya sebut tadi, Masjid Jami' Umawi di Damsyik. Mungkin masjid tu, tapi pasti tak. Tapi yang pastinya Damsyik sebagai Syria. Wallahu a'lam. Saya turun rumah ni apa? Umur berapa Nabi Isa turun? Umur Nabi Isa turun tadi tu yang saya baca, Nabi Isa akan menetap mungkin 7 tahun. Ada hadis Nabi kata ada Nabi Isa turun 40 tahun, mungkin 33 tahun. Sambung dengan umur Nabi Allah Ta'ala angkat dia dulu. Sebab naik ke langit dia mana ada hari. Dah hari Allah Ta'ala angkat habis hari tu lah. Tidak ada hari macam bilangan di dunia. Nabi Isa bukan duduk langit dunia, langit tu, langit atas, langit ketiga. Nabi Isa duduk. Jadi tidak ada bilangan perhitungan hari. Jadi mungkin Nabi Isa turun umur 33 tahun. Saya malah, saya baru 38 tahun. Jadi mungkinlah dalam lingkungan itu. Jadi nak sebut umur tepat tu tak tahu lah. Allah. Ada lagi? Lebih dah nak? Ya. Assalamualaikum. Tolong sampai kan? Tolong lagi kuat sikit. Kuat sikit. Tolong menyampaikan. Tanda-tanda Nabi Isa AS akan turun. Wallahu a'lam. Tapi sebelum Nabi Isa turun, Dajjal akan muncul. Yang kita baca dalam bab kita itu. Jadi kemunculan Dajjal itu merupakan sebahagian besar daripada tanda-tanda Nabi Isa AS akan turun. Sebab Dajjal akan mati kerana dibunuh oleh Nabi Isa AS. Jadi bila berlakunya fitnah-fitnah yang amat besar dalam dunia, kejahatan-kejahatan yang amat banyak dalam dunia, maka itu di antara sebahagian kecil tanda-tandanya. Mungkin tanda Dajjal akan keluar, Dajjal akan lahir, Dajjal akan wujud, dan kerosakan dalam dunia berlaku dengan hebat, dengan amat banyak sekali, sehinggalah Nabi Isa akan turun. Jadi di antara tanda turun Nabi Isa AS, maknanya akan munculnya isu Dajjal. Muncul isu Dajjal dulu, dan kerosakan bumi banyak berlaku, maksiat banyak terjadi. Orang yang menyeleweng daripada akidah yang sebenar banyak daripada akidah yang betul. Orang akan ikut jalan yang salah, dia ikut jalan shortcut. Dia buat ibadat-ibadat yang shortcut berbanding dengan ibadat-ibadat yang betul. Itu di antara tanda-tanda. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Ya. Dajjal
akan turun menyerupai macam mana? Dia manusia. Ada dalam hadis Nabi, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kata matanya tu tergantung, dia buta sebelah. Dia mata dia tipui macam gugusan buah anggur, ada dalam hadis Bukhari. Tapi yang pastinya Dajjal itu dia rupa macam manusia biasa, tapi dia melakukan kejahatan yang amat jahat, amat dahsyat, dan Allah Ta'ala pinjam dekat dia beberapa keistimewaan. Boleh buat turun hujan, boleh keringkan air sungai, boleh naikkan tumbuh-tumbuhan, boleh hidupkan orang mati. Itu keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada Dajjal. Dan hasil daripada keistimewaan itulah Allah Ta'ala akan uji manusia beriman dan tidak beriman. Yang tidak beriman akan terikut dan terpengaruh dengan dakwaan dia sebagai Tuhan. Tapi yang beriman, itu yang hadis yang saya baca tadi, Nabi Isa lepas habis bunuh Dajjal, Nabi Isa akan berjumpa dengan satu kaum, dan Nabi Isa akan bersama dengan kaum itu dan mendoakan dan cerita kepada kaum yang Allah Ta'ala selamat daripada penipuan Dajjal, bahawa mereka ini Allah Ta'ala telah sediakan satu darjat mereka dalam syurga. Wallahu a'lam. Habis tu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka